Assalamualaikum. Hai, saya Tun Aisyah binti Muhammad Nur, pengacara Segar KBPSS SK Kuantan Luar. Tanggal 27 Rejab setiap tahun dalam kalender Islam merupakan satu tarikh penting bagi umat Islam, iaitu memperingati berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Negeri Terengganu salah satu negeri yang memberi cuti kepada kita sementara bersejarah ini. Ya kawan-kawan, sambil-sambil kita duduk di rumah bersantai menikmati cuti bersama keluarga tu, apa kata kita uji kefahaman dan pengetahuan kita tentang Isra' Mi'raj ya? Kawan-kawan boleh ajak juga ibu bapa untuk menyertai kuis ini. Semoga kita semua sama-sama dapat mengambil pengajaran untuk panduan hidup kita seharian. Selamat menjawab kuis ya kawan-kawan. Jom! Pada tanggal 27 Rejab, berlakunya peristiwa besar yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga berlaku selepas kewafatan isteri baginda, iaitu Siti Khadijah dan bapa saudaranya Abu Talib. Isra' ialah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Manakala Mi'raj pula ialah perjalanan daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki buruk dalam perjalanan luar biasa yang dinamakan sebagai Isra'. Sebelum baginda memulakan perjalanannya, hati baginda telah dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan air suci, iaitu air Zamzam. Sepanjang perjalanan, apabila sampai ke tempat-tempat yang tertentu, iaitu tempat-tempat yang mulia dan bersejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diarahkan oleh malaikat Jibril supaya berhenti dan bersolat sebanyak 2 rakaat. Semasa dalam perjalanan, baginda telah melalui pelbagai peristiwa. Antaranya ialah baginda melihat kaum yang sedang bercucuk tanam dan menuai hasil tanaman mereka. Apabila dituai, hasil buah yang baru keluar semula seolah-olah belum lagi dituai. Rasulullah SAW telah diberitahu oleh malaikat Jibril bahawa itulah kaum yang berjihad fi sabilillah, yang digandakan pahala kebajikan mereka sebanyak 700 kali ganda, bahkan sehinggakan gandaan yang lebih banyak. Rasulullah SAW juga menyaksikan beberapa siksaan yang dahsyat yang diterima oleh beberapa manusia yang ingkar akan perintah Allah SWT. Diringkaskan kisah ini, setibanya di Masjidil Al-Aqsa, baginda sallallahu alaihi wasallam turun daripada buruk, kemudian masuk ke dalam masjid mengimamkan solat 2 rakaat dengan para anbiya dan mursalin menjadi makmum. Rasulullah SAW kemudian merasa dahaga, lalu baginda dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam sebuah bejana yang berisi arak dan susu. Rasulullah SAW memilih susu lalu diminum baginda. Kata Jibril, baginda membuat pilihan yang betul kerana jika arak itu dipilih, maka ramailah umat baginda yang akan menjadi sesat.
Selepas peristiwa itu, Nabi didatangi pula dengan peristiwa Mi'raj. Bermula daripada Masjidil Al-Aqsa, kemudian baginda diangkat ke langit dengan menaiki tangga daripada syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril alaihi salam naik ke tangga pertama, lalu terangkatlah pintu langit dunia, iaitu pintu Hafsah. Baginda menaiki daripada tangga pertama hingga ke-10 dan di setiap langkah baginda bertemu dengan para nabi dan melalui pelbagai peristiwa. Baginda menyaksikan pelbagai siksaan seperti orang yang makan riba dan harta anak yatim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dapat melihat umat baginda yang ramai, termasuklah 70,000 umat yang masuk ke syurga tanpa hisab. Di langit yang ke-10 pula, iaitu tanpa ditemani malaikat Jibril alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata baginda sendiri. Subhanallah, lalu baginda bersujud. Melalui pertemuan itu, baginda menerima wahyu dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu penerimaan ibadah solat 5 waktu. Setelah itu, baginda pulang ke Masjidil Haram. Kemudian baginda menyampaikan wahyu dan perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu solat 5 waktu kepada umat Islam di Mekah. Ketika itu, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya, sehingga ada yang murtad dari Islam. Tetapi sahabat baginda, iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq, apabila dikabarkan kepadanya tentang peristiwa itu, baginda sedikit pun tidak ragu, bahkan membenarkan dan lebih membenarkan sekiranya ada yang lebih hebat daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sejak itu, beliau digelar dengan As-Siddiq, iaitu bermaksud yang membenarkan. Perintah awal solat 5 waktu merupakan peristiwa terpenting ketika berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Pada awalnya, perintah solat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 50 waktu. Akan tetapi, atas nasihat daripada Nabi Musa alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kembali bertemu Allah Subhanahu wa taala, meminta pengurangan demi pengurangan. Akhirnya, pada hari ini umat Islam hanya melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam. Tetapi, walaupun 5 waktu sahaja, ada di antara kita yang tidak menunaikan solat yang difardukan itu. Cuba kita bayangkan bagaimanakah perasaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa sedihnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mengetahui ada di antara kita yang tidak melakukan solat. Ia seolah-olah menampakkan kepada kita bahawa kita tidak menghargai jasa dan pengorbanan baginda sewaktu menerima perintah tersebut. Mudah-mudahan kita hari ini tergolong dalam golongan orang-orang yang cinta dan melaksanakan perintah solat. Kesimpulannya, peristiwa Isra' dan Mi'raj bukan hanya sekadar sejarah semata-mata, tetapi adalah lebih penting untuk sama-sama kita hayati di sebalik peristiwa tersebut bagi meneladani peristiwa-peristiwa yang baik dan menjauhi peristiwa-peristiwa yang buruk. Wallahu a'lam. Adik-adik, ayuh kita uji kefahaman dan pengetahuan kita mengenai peristiwa Isra' dan Mi'raj di link yang telah Ustazah sediakan.
Ajaklah ibu bapa kamu turut serta mengulang kaji kisah yang penting dan bersejarah bagi umat Islam ini. Aha, sebelum tu, setiap penyertaan kuis haruslah menekan butang like, share dan subscribe channel Segar TV PSS SK Guntung Luar. Itu adalah syarat untuk menyertai kuis ini ya. Selamat menjawab dan semoga berjaya. Ilal liqa, ma'assalamah.